Baiklah, Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid tahun 5, 5G dan 5C. Jadi pada pagi ni kita berjumpa lagi untuk kelas pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi untuk minggu ini cikgu buat satu rakaman video untuk kamu tonton dan lihat. Jadi rakaman video ni cikgu rasa lebih mudah pada kamu. Kalau kamu dah sedia, kamu boleh terus tengok rakaman video yang cikgu buat ni. Sebab kalau Google Meet, kalau kamu masuk awal, kamu perlu juga tunggu rakan-rakan kamu dulu masuk, barulah cikgu boleh teruskan pembelajaran. Jadi melalui sesi rakaman video pada pagi ni, kalau kamu dah ready, kamu boleh terus tonton. Dan rakan-rakan lain pun bila-bila dah sedia, boleh tengok bila-bila masa. Okey, jadi untuk hari ini, cikgu akan fokuskan kepada pendidikan kesihatan. Pendidikan kesihatan. Jadi untuk minggu ini, tajuk adalah pengurusan mental dan emosi. Apa itu pengurusan mental dan emosi? Okey, sama-sama kita lihat di sini. Konflik dan stres dalam keluarga. Keluarga, maksudnya ini konflik dan stres ni berlaku di rumah kamu. Okey, kita sering menghadapi konflik dalam kehidupan harian. Jika kita tidak berjaya mengatasi konflik, keadaan ini boleh menyebabkan stres. Jadi setiap daripada kita ni, manusia ni memang ada konflik. Memang menghadapi konflik. Tak kira konflik tu mungkin kecil ke, mungkin besar ke. Awak mungkin ada konflik sendiri. Dan cikgu sendiri pun ada konflik. Adik-beradik awak, kakak, abang, masing-masing ada konflik. Sama ada konflik tu konflik yang besar, yang kecil, itu bergantung. Jadi jika dikata kita tidak berjaya mengatasi konflik ini, keadaan ini boleh menyebabkan stres. Cikgu rasa awak biasa dengar perkataan stres ni. Jadi mari kita lihat beberapa situasi konflik dan stres yang sering terjadi dalam keluarga. Jadi untuk tajuk tahun 5 ni, dia fokuskan konflik dan stres yang berlaku dalam keluarga kita. Situasi ni mungkin berlaku dekat rumah. Lebih-lebih lagi ni sekarang ni keadaan PKP 3.0, kita lebih banyak berada di rumah bersama ahli keluarga, bersama ibu bapa kita, bersama adik-beradik kita. Jadi dekat sini dia berikan penerangan. Konflik bermaksud perselisihan atau pertentangan. Pertentangan antara individu dari segi idea, kepentingan dan lain. Perselisihan ni maksudnya tak puas hati. Tak puas hati, pertentangan. Kita tak bersetuju. Kita tak bersetuju dan tak puas hati dengan individu. Individu ni kalau kat sini dia fokuskan keluarga, mungkin dengan adik-beradik, dengan adik-adik, mungkin mak ayah, mungkin orang lain yang ada dekat rumah awak tu dalam keluarga kita. Dari segi idea. Mungkin kakak tu mungkin nak benda lain, awak pula nak benda lain. Jadi tak sama-sama bersetuju. Dan idea ni contohnya macam mana? Contohnya dekat rumah nak tengok TV. Contohnya kakak awak nak tengok drama, awak nak tengok kartun. Contohnya TV ada satu. Jadi kat situ timbul konflik. Mungkin ada konflik. Nak tengok kartun ke nak tengok drama? Lepas tu kepentingan. Kepentingan ni mungkin contohnya daripada berbarangan. Mungkin ada mainan tu. Berebut dengan adik-beradik. Contohnya lagi sekarang zaman PDPR ni.
Zaman duduk kat rumah kan. Seperti sekarang kan duduk kat rumah kan. Mungkin berebut apa? Telefon kan. Ini perkara yang biasa berlaku. Jadi adik awak nak telefon, kakak awak nak telefon, abang awak nak telefon. Telefon mungkin ada satu je, awak pun nak. Jadi macam mana? Kat situ timbul konflik dan lain-lain dan perkara lain lah yang berlaku dekat rumah. Seterusnya kita tengok kat sini. Ini contoh-contoh dia. Ini contoh dan ada banyak lagi. Ini contoh dia situasi konflik. Ini contoh seorang kakak ni. Adik kemaskan mainan ni. Mungkin adik dia tu umur 5 tahun, 6 tahun. Duduk kat rumah je kan. Tak boleh nak keluar main mainan. Lepas tu bersepah. Mungkin ada di antara awak pun mak ayah awak minta tolong kemaskan mainan kemas rumah kan. Sedangkan awak tak main. Adik yang main. Tapi mak ayah awak kalau awak tak kemas dia akan marah dekat awak. Sebab dia kata adik tu kecil lagi. Jadi apa tindakan awak? Nak belasah adik? Suruh adik kemas? Ataupun awak yang kemas? Ini contoh situasi. Dan satu lagi berebut tempat duduk. Ini contohlah. Ni mungkin tempat duduk ni depan tu ada TV. Nak tonton TV. Kadang-kadang dekat rumah ni kan. Duduk dengan adik-beradik biasalah kan. Benda-benda kecil macam ni pun boleh bergaduh. Ini tempat adik. Ini tempat abang. Ini tempat adik. Ini tempat abang. Bising-bising-bising. Awak bergaduh-bergaduh. Lepas tu mak ayah awak datang. Dua-dua kena rotan. Contohnya. Lepas tu ni macam kepentingan ni berebut mainan. Kat sini berebut gitar. Adik pun nak main juga. Abang pun. Ni awak. Ni adik awak. Apa yang awak buat? Nak bagi adik? Ataupun awak nak main juga. Ataupun awak bagi adik, awak main permainan lain. Ataupun awak rebut mainan tu sampai adik awak menangis. Jadi ini contoh situasi konflik. Konflik itu maksudnya perkara yang berlaku ni lah. Perkara yang berlaku ni. Jadi apa yang tindakan kita? Okey, seterusnya kesan konflik. Kesan akibat daripada konflik berkenaan. Mungkin pada kita, mungkin pada keluarga kita, mungkin pada adik-beradik kita. Meregangkan hubungan kekeluargaan. Bergaduh-gaduh sampai masam muka. Sampai tak bertegur. Sampai mungkin masuk dalam bilik, berkurung dalam bilik. Ini mungkin berlaku. Ada ke kat rumah sekarang ni berlaku kan? Jadi boleh meregangkan hubungan kekeluargaan. Mungkin untuk kakak awak ni umur sekolah rendah ni mungkin ini bergaduh, esok boleh baik balik kan. Tapi kalau dah sampai dewasa macam cikgu ke, dah tua-tua, orang tua ni kalau dia bergaduh lagi susah nak baik. Okey, seterusnya pertengkaran. Pertengkaran ni lebih kepada mulut lah. Daripada mulut tu bising-bising-bising, mungkin tangan kaki naik, tumbuk adik, pukul adik, tak pun abang awak pukul awak. Okey, seterusnya berputus asa. Mungkin contohnya macam situasi kakak ni, kena kemas mainan adik-adik dia. Adik dia tak nak kemas. Contohnya sekarang ni, sebulan duduk kat rumah PKP ni. Kalau sehari dua, bolehlah kemas. Mungkin sampai 2 minggu, 3 minggu sampai sebulan, hari-hari perlu kemas mainan adik. Last penat aku, malas aku nak kemas. Biarkan rumah tu bersepah. Lepas tu nanti mak ayah awak kerja, balik kerja, tengok rumah bersepah, marah dekat awak sebab awak tak jaga rumah dan tak tolong tengok adik-adik. Okey, seterusnya menjadi cepat marah ataupun baran. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit marah. Kadang yelah ini berkaitan dengan emosi. Hari-hari bergaduh kan, duduk kat rumah, ya kan. Benda-benda kecil pun sampai tempat duduk pun boleh bergaduh, ya. Jadi cepat
marah. Lepas tu kemurungan. Kemurungan ni macam tadilah, bergaduh-gaduh, lepas tu masuk dalam bilik, tutup pintu kuat-kuat, duduk seorang-seorang. Itu contoh kemurungan, tak bercakap dengan orang, mengajuklah kata kan. Okey, seterusnya boleh menyebabkan juga gangguan kesihatan, bila dah konflik ni, macam mana? Merajuk dalam bilik, tak nak makan, lepas tu tak nak keluar, duduk je dalam bilik tak makan, jadi sakit perut. Kadang duduk macam tu, boleh juga menyebabkan sakit kepala, dan macam-macam lagi masalah kesihatan. Okey, seterusnya kat sini dicadangkan langkah mengurus konflik, langkah-langkah mengatasi. Yang pertama, kita kenal pasti punca konflik. Apa yang menyebabkan berlakunya konflik tu. Contohnya kita ambil satu contohlah, kita ambil satu contoh, berebut nak tengok TV macam cikgu cakap tadi, berebut kat rumah kan, berebut dengan kakak kan, nak berebut nak tengok kartun, kakak nak tengok drama. Okey. Daripada itu nak kena buat apa? Rujuk oleh dewasa yang boleh dipercayai seperti ibu bapa, kaunselor dan guru. Mungkin rujuk ni orang dewasa kalau sekarang ni tak boleh datang sekolah kan. Kalau datang kat sekolah bolehlah bercerita kan. Cakaplah kat abang awak, kakak awak yang lebih dewasa ke atau mak ayah, laksanakan cadangan dan nasihat. Cadangan tu mungkin cakap, kakak tengok sampai tengah hari. Contohnya, saya daripada pagi Zuhur sampai petang. Maksudnya buat perkongsian macam tu. Jangan pula awak nak tengok kartun daripada pagi sampai petang. Lepas tu malam tengok kartun lagi. Ini contohnya. Jadi mungkin boleh bertolak ansur. Macam cikgu cakap tu lah. Pagi mungkin tengok kartun dulu. Lepas tu petang pula bagi kakak tengok drama. Jadi barulah masing-masing puas hati. Okey, macam ni je kadang-kadang dalam konflik ni, dalam pergaduhan, kadang-kadang kita kena mengalah. Kalau masing-masing nak menang aja, contohnya bergaduh je, tiba-tiba ayah awak, mak ayah awak datang marah, tak payah tengok TV langsung. Mak ayah awak ambil remote TV, ini contoh situasi lah. Sama juga macam awak bergaduh telefon kan, contoh bergaduh telefon kan, berebut dengan adik-adik kan. Mak ayah cakap, dah tak payah tengok saya main telefon, tak payah tengok saya guna telefon dah. Mak ayah awak simpan. Bila jadi macam tu, dua-dua, abang awak ke, adik awak ke, kakak awak ke, tak boleh guna dah telefon tu. Jadi kena bertolak ansur. Seterusnya membuat penilaian, membuat penilaian terhadap tindakan yang diambil. Contoh macam tadi, cikgu cakap tadi lah, tolak ansur. Tapi kalau contohnya awak buat, awak nak menang juga, tak ada. Saya nak tengok kartun juga. Mungkin kalau kakak, dia pergi cubit-cubit awak. Kalau abang, siaplah mungkin boleh bergaduh bertumbuk kan. Dan sampai ke satu tahap, mak ayah awak pun tak bagi tengok TV, tak bagi simpan telefon tu. Bila jadi begitu, semua kan rugi. Kakak awak pun rugi, tak boleh tengok TV, awak pun rugi, tak boleh tengok TV. Seterusnya, stres. Okey, daripada konflik tadilah yang menyebabkan stres. Stres ni dia cakap apa? Ialah keadaan resah, cemas, tegang. Tegang ni maksudnya kepala kita tu macam berdenyut, duk fikir macam tu. Dan sebagainya akibat tekanan mental dan fizikal. Maksudnya daripada konflik tadi kalau tak diselesaikan dengan elok, dia pergi ke arah stres. Kalau konflik tu dapat diuruskan, dapat diselesaikan dengan elok, mungkin stres ni tak akan berlaku. Daripada konflik itu berlakunya stres ni. Okey, situasi stres. Kat sini dibagi antara contohlah, ini contoh macam konflik tadi juga ada macam-macam lagi konflik.
Hari-hari kita menghadapi konflik. Jadi ini pula contoh situasi stres. Saya perlu menjaga adik. Peperiksaan semakin hampir. Banyak lagi yang saya belum ulang kaji. Ini mungkin contoh pelajar yang baguslah, dia nak periksa tapi mak ayah dia mungkin kerja, minta tolong dia tengokkan adik-adik dia. Maksudnya dalam masa yang sama dia kena tengok adik-adik dia. Dalam masa yang sama juga dia kena ulang kaji macam mana dia ni nak uruskan. Lepas tu yang bawah pula, pergaduhan antara adik beradik. Nampak daripada konflik tadi, pergaduhan antara adik. Adik, kenapa koyakkan buku abang? Daripada ni berjadi juga macam ni, stres. Mungkin buku tu buku cikgu, mungkin buku kat sekolah. Kalau rosak ke, koyak ke, kerja tak siap ke, cikgu akan marah ke awak. Jadi adik awak ni mungkin tak tahu itu buku yang cikgu suruh siapkan kerja sekolah, dia pergi koyakkan. Contoh kat sini. Jadi pergaduhan. Seterusnya, hilang keyakinan diri. Kakak tidak mahu bercakap dengan saya. Apakah salah saya? Ini situasi ni pun kan berlaku kan. Kakak tak mahu bercakap. Contohnya bergaduh dengan kakak. Lepas tu mak ayah awak marah kat kakak. Lepas tu kakak yang kena marah, mungkin kena rotan ke, kena pukul dengan ayah. Dia merajuk. Dia tak nak bercakap dengan awak dah. Hilang keyakinan diri. Okey, sini seterusnya kita lihat kesan stres. Boleh menyebabkan murung. Lebih kurang jadi macam konflik. Murung. Merajuk. Memberontak. Memberontak ni, kalau cikgu tengok, darjah 5 pun ada lagi. Memberontak ni lebih kurang macam apa dia? Mengamuk. Mengamuk. Ini bahaya juga ni. Kalau kadang-kadang mengamuk ni, sebab tu kalau tengok kan, awak tengah tengok berita ke, tengok khabar sekarang ni, tengok kat Facebook kan, pemuda mengamuk menikam bapanya, contohnya. Adik ipar mengamuk menikam abangnya. Inilah daripada sinilah, daripada stres ni, dia dah tak boleh nak tanggung stres dia, dia memberontak ataupun mengamuk. Kalau orang mengamuk ni, kita payah sikit nak handle. Cikgu pun kalau awak mengamuk, cikgu memang susah sikit nak uruskan. Cikgu nak tolong awak. Kalau mengamuk ni, orang cakap dia dah lebih kurang macam dia tak boleh nak berfikir waras tau. Kalau mengamuk ni, selagi apa yang dia tak dapat tu dia nak juga. Contohnya kawan dia curi barang dia ke, dia sampai mengamuk, dia mungkin tak boleh nak fikir dah, mungkin pergi terus pukul ke. Itu yang bahayanya, itu yang berlakunya yang cikgu cakap tadi, sampai boleh menikam ke, boleh bunuh ke. Jadi apa pun, dalam satu nak buat tindakan tu, kena fikir secara waras. Fikir betul-betul apa kesan, apa akibat daripada tindakan aku ni. Kadang-kadang orang cakap senang, orang cakap senang pergi bunuh orang. Tapi apa pula kesan pada kita? Nak kena penjara? Kalau sampai sana, kalau penjara hidup lagi. Kalau kena hukuman gantung, tak pasal-pasal. Sebabkan tindakan kadang-kadang puncanya apa? Mungkin berebut permainan ke, mungkin berebut nak tengok TV yang saya cakap tadi. Takkan pula cakap seorang budak dihantar ke sekolah hari geni selepas memukul abangnya sampai patah tangan. Takkan sebab ialah sebab apa ni, sebab apa nak tengok TV, sebab berebut telefon pun sampai macam tu sekali. Ini pun, situasi ni pun berlaku juga kat sekolah. Mungkin cikgu ambil contoh banyak kat rumah, tapi kat sekolah pun atau kat mana pun berlaku juga keadaan macam ni. Jadi kalau kita nak buat apa-apa tu, nak ambil tindakan, nak buat keputusan,
Fikir, kesan dan akibat. Seterusnya, putus asa, ya. Putus asa. Dah lah, tak nak lah. Seterusnya, bertindak di luar kawalan. Sama macam cikgu cakap tadi. Di luar kawalan. Tak boleh fikir dengan elok. Macam mengamuk lah ni, bertindak di luar kawalan ni. Ini bahaya juga ni, di luar kawalan ni. Kadang-kadang apa yang kita buat tu, kita tak sedar tau. Lepas berlakunya benda tu, baru kita. Apa yang kau buat ni? Dalam masa tu orang cakap apa, dah terlanjur, dah terlajak, tak boleh nak undur balik dah. Jadi sebelum berlaku, yang teruk fikir selalunya. Seterusnya boleh juga menyebabkan gangguan mental. Gangguan mental ni bahaya. Apa yang cakap? Inilah kesan ni yang paling kita paling takut, gangguan mental ni, kesan daripada stres ni, gangguan mental. Sebab apa dia? Gangguan mental ni macam apa cakap apa? Gila lah. Sampai boleh jadi gila. Dan yang paling teruk juga, ada yang sampai bunuh diri. Ini betul, perkara ni betul berlaku. Mungkin dekat umur awak ni tak adalah sampai ke tahap ni, ya. Tapi bila dah dewasa, makin banyak masalah, makin banyak konflik, stres banyak, tak tahan. Senang cakap bunuh diri. Jadi bunuh diri tu bukan satu penyelesaian, sebab kadang mungkin kata itu juga senang tamatkan hidup kan. Tapi apa yang sebab kita mati tu senang ke? Dan kita sebagai orang Islam pun kena perlu tahu, perlu tahu apa, kalau orang Islam lah, ini untuk orang Islam, Nabi Muhammad dia kata tak mengaku umat dia yang bunuh diri, berdosa besar. Okey, jadi macam mana kalau contoh kan, bunuh diri, macam mana nak menghadap Tuhan kita, macam mana kita nak menghadap Allah. Jadi kat sini kena pandai urus stres. Kat sini cakap contohnya langkah-langkah mengurus stres, langkah mengatasi. Kat sini dia, ini contohlah yang boleh kita ambil. Langkah stres, amalkan 10B yang berikut. Berfikiran positif, berfikiran positif, fikir yang baiklah, yang senanglah macam cikgu cakap tadi. Kalau bergaduh dengan kakak, kakak tengok pagi, saya tengok petang. Tak perlu sampai nak bergaduh-gaduh sebab tak berbaloi. Kesnya apa? Nak tengok TV ke tak pun, bagi kakak tengok TV, awak mungkin boleh pergi permainan lain ke, mungkin boleh buat aktiviti lain. Seterusnya berurut, mungkin boleh minta ibu awak ke, ayah awak ke, abang awak ke, urut leher ke, kat kepala ke, supaya kita rasa lega. Berkata relax ini boleh diatasi. Jadi kadang-kadang benda tu, konflik tu, masalah tu pun tak besar pun. Tapi kita yang perbesarkan. Jadi kadang-kadang benda yang kecil ni bertenang, cari penyelesaian yang baik. Lepas tu senam, berehat dan mendengar muzik. Kita bertenang. Bila bertenang ni baru kita boleh fikir yang betul. Kita nak ambil keputusan apa-apa yang kita patut buat kalau kita bertenang. Lepas tu bernafas dengan dalam. Tengah-tengah nak marah tu, tarik nafas dalam-dalam, bertenang. Sebab kadang kalau tengah marah ni macam cakap apa, akan ada syaitan yang menghasut. Syaitan ni sukalah kalau orang bergaduh. Okey, seterusnya beribadat. Kalau orang Islam ni beribadat. Agama lain pun ada beribadat kan. Jadi kalau Islam ni beribadat. Kadang-kadang mungkin awak darjah 5, cikgu harap semayang paling kurang dah cukup dekat rumah kan. Jangan pula sekarang ni mentang-mentang dah tak payah datang sekolah, bangun pagi pukul 9, pukul 10 contoh. Lepas tu subuh dah ke mana, lepas tu Zuhur pun lambat, Maghrib tak sembahyang. Ini contoh. Jadi awak dah darjah 5, patutnya tahu jaga diri.
Semayang perlu jaga 5 kali sehari. Mungkin kalau rajin sikit ada banyak masa boleh mengaji. Okey, bercakap dengan seseorang, berbual lah. Sekarang stres ni masalah kita, kadang-kadang kita perlu berbual dengan orang, kena kita cerita masalah kita, apa yang kita stres. Kadang-kadang orang tu mungkin dia tak boleh bantu kita sebab dia tak berada di tempat kita, dia tak alami masalah kita, tapi seseorang tu mungkin dia boleh bagi cadangan ke, dia boleh mungkin tunjukkan cara-cara nak mengatasi ke. Jadi apa yang kita rasa baik untuk kita untuk atasi stres tu, kita cuba ambil yang terbaik, tanpa menyusahkan orang lain, tanpa sampai bergaduh ke. Seterusnya beriadah, sama juga macam bersenam, bersukan. Okey, tamat. Okey, jadi itu saja. Jadi cikgu harap awak dapat faham dan memahami konflik dan stres ni. Sebab macam cikgu kata tadi, setiap ada orang ada stres. Stres ni, konflik ni dia mengikut umur kita. Semakin kita, mungkin awak darjah 1, darjah 2 dulu, mungkin awak rasa kurang stres kan. Bila darjah 5, mungkin awak dah tahu apa itu stres. Mungkin dah tahu sekarang ni cikgu dah cerita konflik. Dia mengikut umur. Nanti kita semakin besar, masuk sekolah menengah, ada masalah lain. Ada stres dia. Masuk universiti pun ada dia punya masalah dia, ada stres dia. Sampai mungkin dah tua. Sampai kat umur kita. Makin kita berusia, makin kita tua, kita makin banyak tanggungjawab, kita makin banyak masalah. Jadi jarilah penyelesaian yang baik. Jadi itu saja daripada cikgu untuk minggu ni. Kita jumpa lagi. Doakan kita dapat kembali ke sekolah secepat yang mungkin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.